Baik, antara lagi apa pengajaran kita ambil daripada peristiwa ni? Hasil pengorbanan dan perjuangan Nabi SAW, lahirlah sebuah zaman, generasi yang sangat hebat pada zaman itu, yang membawa akhlak yang sangat baik dan kepimpinan yang sangat baik, tamadun yang sangat baik pada zaman Nabi SAW. Hasil kesabaran dan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Hasil pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Hari ni orang Pulau Pinang boleh pergi buat haji, tawaf depan Kaabah. Betul tak? Hasil pengorbanan Nabi, berhala-berhala di hadapan Kaabah telah dibersihkan oleh Nabi dan para sahabat. Allahu Akbar. Apa hikmah lagi daripada pengorbanan yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu, khususnya para Nabi kita? Nabi ni tuan-tuan, kalau orang buat jahat, Nabi balas kejahatan tu dengan kebaikan. Ni Nabi. Tapi dalam perang lain. Tak semua keadaan jahat dibalas dengan lembut. Ada keadaan kejahatan dibalas dengan kekerasan. Bila Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah langgar perjanjian dengan Nabi, lepas perang Ahzab, Allah suruh Nabi pergi perang lagi. Tak ada nak rehat, malaikat suruh pergi perang. Sampai dekat situ, puak-puak Yahudi yang khianat dekat kerajaan Nabi ni, kerana daripada janji dengan Nabi akan taat setia dan duduk cara elok dalam Madinah, tapi mereka ni telah pakat dengan orang Mekah nak bunuh Nabi dalam kota Madinah di perang Ahzab, perang Khandaq. Apa Nabi buat? Nabi panggil Sa'd bin Rabi'. Nabi panggil yang dia ni cedera, sahabat ni cedera dalam perang Khandaq. Nabi panggil, Nabi kata, hang ketua kepada Aus dan Khazraj. Kamu ketua Aus dan Khazraj. Aku telah satukan Aus dengan hang ketua Aus. Aus aku satukan dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah ni bawah kamu. Maka pengkhianatan yang dibuat oleh Bani Quraidah, aku nak engkau yang jatuhkan hukuman. Nabi suruh ketua Aus yang jatuhkan hukuman kepada orang yang mengkhianati Nabi. Dia mainlah keadaan dia cedera. Dia kata apa? Yang mana lawan Rasulullah, dipancung kepalanya. Yang mana wanita-wanita mereka itu ditawan dan dijadikan tawanan. Dipancung seorang-seorang tentera-tentera Yahudi Bani Quraidah yang menentang Nabi, yang belok dengan Nabi, potong kepala seorang-seorang. Ini yang kata Nabi ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat ke sekalian alam. Maka pengkhianatan wajib dihapuskan. Bukan dengan membiarkan. Oh tak apalah Nabi tu rahmat, biarlah, biar pilah. Tu bodoh, orang tak panggil rahmat. Orang yang kecil manis, doktor akan kerat jari dia, potong kaki dia, sebab rahmat kepada Tuhan dia. Betul tak? Betul tak? Boleh tak Tuhan dia kata rahmat kepala otak, kaki ku kena potong? Kalau simpan pun buruk, nanti dia naik lagi sampai ke otak, mati. Mati tu siapa pun mati, tapi sekurang-kurangnya boleh lagi hidup beribadat pada Allah. Betul tak? Potong kaki itu rahmat kepada orang kecil manis. Maka Nabi hapuskan kejahatan, itu rahmat. Bukan makna rahmat ni Nabi biarlah, tak apalah, hak dia, hak kebebasan dia, biar pilah. Sial kat depa kan, biarlah, dia Yahudi, ikut suka dia lah dia nak buat apa. No, hang langgar arahan yang Nabi buat, Nabi pancung. Ada seorang tu, kepala dia saya tak ingat nama, lupa lah. Dia diikat kerana dia ketegang sangat. Dia ni yang duk cucuk ni, ikat, heret dia mai ke masjid Nabi, dipancung di hadapan Nabi SAW. Jangan buat main dengan Nabi. Orang mencuri, potong tangan. Dia pun kata, ya Rasulullah, boleh kot, maaf lah, dia ni budak baik. Baik tak baik? Nabi kata apa? Lau anna Fatimah binti Rasulillah binti Muhammad sarakat. Kalau Fatimah anak Muhammad curi, laqata'tu yadaha. Tangan anak aku pun aku potong. Apa jangan duk minta aku tolak ajaran Allah. Nabi marah bila orang menghabaqkan Nabi, jangan laksanakan hudud dekat perempuan ni, kesian. Nabi sangat pantang. Dan Nabi marah kalau orang minta Nabi untuk tidak dilaksanakan Islam. Tu Nabi. Nabi baik. Maka kebaikan itulah Nabi teruskan. Ada keadaan kita tegah, tidak? Masjid ni ada benda lembut, ada benda kerah, tidak?
Apa benda lembut dalam masjid? Kapet, angin, aircon dia lembut kan? Tirai dia lembut. Ustaz dia keras lagi. Orang dia lembut. Apa benda lembut lagi dalam masjid ni? Ayak yang lembut tadi ni telah mengerahkan simen-simen ni. Tidak? Kalau masjid buat dengan ayak, naik dia apa? Kena pakai simen, kena pakai bata. Nak cantikkan masjid, kena piling, kena ketuk-ketuk, ketok. Kesian dekat batu tu kan, kena ketok, tembus sampai bawah. Pasal apa? Nak buat bangunan, tak ada tiang, nak buat bangunan tinggi. Maka setiap benda yang nampak keras itu sebenarnya mendatangkan kebaikan dalam beberapa keadaan. Maka kita kena ingat, kena jaga agama ini, jaga imej ini dengan akhlak yang baik. Tak usah duk maki hamun dalam Facebook. Jaga pertuturan kita. InsyaAllah sama-sama jiran nak marah terang mana pun, jangan maki hamun. Ingat, marah kat bini, jangan kata kat bini tu, hang ni dah telinga besar sebelah, ku geram. Mboi dulu bukan main. Dulu bukan main. Tidak ku sangka telinga kau besar sebelah. Nyanyi pula dah. Dulu bukan main lah, menyanyi lah, rindu lah kat hang lah, macam-macam. Bila dah menikah, meluat kata macam-macam. Telinga besar, macam piring suruh tak bayar bil, bengkok ke belakang, tengkok hitam, kuku kepek-kepek. Geram ku, kata kat bini betera tu. Jangan. Jaga. Kita kena cuba sampaikan Islam itu seperti mana Nabi sampaikan. Nabi bila tak ada kuasa, Nabi sampaikan dengan baik. Waktu Nabi ada kuasa pun Nabi sampaikan dengan baik. Tapi bila berlaku pengkhianatan, Nabi menjalankan satu keputusan yang sangat baik, iaitu menghapuskan kejahatan. Supaya apa? Supaya orang tak buat dah. Orang munafik, Nabi tak dibenarkan solat di atas kubur mereka. Tu dia. Kubur orang munafik, Nabi tak dibenarkan pi. Jangan buat main. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW, jangan berdiri atas kubur orang mati yang dalam keadaan munafik sekalipun. Orang yang mati dalam keadaan munafik pun jangan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Allah kata dalam surah At-Taubah, janganlah engkau sembahyang salah seorang pun yang mati di kalangan orang yang munafik. Kerana apa? Dan Allah kata jangan engkau berada di tepi kubur mereka. Pi tepi kubur pun jangan. Orang munafik ni orang Islam tak? Pada zahirnya Islam, tapi Nabi tak diizinkan oleh Allah solat jenazah dia, dan tak diizinkan oleh Allah untuk ziarah kubur dia. Kemudian Allah kata apa kat Nabi? Kerana sesungguhnya mereka telah kufur dengan Allah dan mereka telah kufur dengan Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik, yakni derhaka kepada Allah. Jangan semayang. Kalau orang tu terang-terang duk tulis dalam Facebook, dalam ucapan dia maki Islam, maka dia tak layak untuk kita salat jenazah dia, dan tidak layak untuk kita berada di tepi kubur dia. Tapi kita tak tahu siapa orang munafik. Nabi tak apalah, Jibril mai abang. Maka kita dengan rasa baik hati atas sifat kemanusiaan, kita solatkan, mudah-mudahan orang yang bunuh diri sekalipun kita solat jenazah dia. Betul tak? Orang yang mati merempit pun kita solatkan jenazah dia. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Kerana kita tak tahu siapa munafik. Ciri-ciri itu ada, tapi kita tak boleh menghukum secara qat'i kerana kita tidak mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat tu ada, tapi tak boleh sebut. Tuduh seorang fulan ni munafik, itu berat sikit sebab kita bukan Nabi.